topik ubahan ni pendek saja sebenarnya. Dia sikit saja, tak panjang pun. Okey, dan actually senang nak score eh. So kalau keluar soalan ni dalam exam memang boleh score lah untuk soalan dalam topik ini. Okey, tapi pelajar kena faham cara nak buat. InsyaAllah kalau faham tak ada masalah eh. Okey, secara ringkas ubahan ada 3 jenis, iaitu pertama kita panggil ubahan langsung, yang kedua kita panggil ubahan songsang, dan yang ketiga adalah ubahan tercantum. Okey. So ada 3 jenis ubahan dan ketiga-tiganya berkemungkinan masuk exam lah. Jadi kita kena belajar kesemuanya. Jadi untuk petang ni cikgu nak mulakan dengan ubahan langsung dahulu. So again buku cikgu ni dalam bahasa Inggeris, but then it's okay, kita cikgu akan terangkan dalam bahasa Melayu. Mana-mana perkataan yang pelajar nampak tak faham boleh tanya cikgu eh. Okay, so kita mulakan petang ni kita punya kelas tuition untuk topik ubahan dengan subtopik pertama itu kita panggil sebagai direct variation ataupun ubahan langsung. Dalam bahasa Melayu, variation bermaksud ubahan yang kita nak belajar sekarang, direct adalah langsung ataupun ubahan terus, ubahan langsung dan sebagainya. So boleh yang ni boleh faham kan? Okey, kita tengok yang pertama untuk section A. Stating the changes in a quantity with respect to the changes in another quantity. Okey, apa maksud dia? Macam mana kita nak menyatakan perubahan dalam sesuatu kuantiti itu akan menyebabkan satu kuantiti lain juga berubah sama. Baik, sebenarnya ubahan ni apa? Okey, nama pun ubahan, jadi kita belajar tentang perubahan sesuatu. Contohnya, apabila sesuatu berubah, maka perubahan itu akan mengakibatkan ataupun mempengaruhi perubahan pada benda lain juga. Okey, cikgu bagi contoh. Kalaulah kata kita beli barang, kita beli barang, semakin banyak barang yang kita beli, semakin mahal lah yang patut kita bayar. Logik kan? Okey, so bermakna berubah sesuatu kuantiti, okey, kalau kita boleh, kalau kita kata, kita anggap, kita andaikan barang yang kita beli apa-apalah, barang yang kita beli kat kedai, katalah A, dan harga yang patut kita bayar terhadap barang tu katalah B. Jadi semakin A bertambah, semakin B juga bertambah. Logik kan? Okey, so kita nak kaji tentang perkara ni. Tetapi ada perkara dalam kehidupan kita, okey, semakin sesuatu bertambah, sesuatu ni pula berkurang. Jadi macam mana kita nak pastikan yang kalau sesuatu bertambah, sesuatu yang lain bertambah ataupun mungkin sesuatu yang lain tu berkurang. Okey. Jadi inilah yang dikatakan sebagai ubahan. Dan macam cikgu bagi tahu tadi, ubahan ada 3 jenis. Yang pertama, ubahan langsung, yang kedua ubahan songsang dan yang ketiga adalah ubahan tercantum. Jadi untuk petang ni kita mulakan dengan ubahan langsung dulu. So kita baca dekat sini. Dia kata there are many instances in our daily lives which involve direct variation. Maksudnya ada banyak keadaan dalam kehidupan seharian kita yang melibatkan ubahan langsung ni. Okey, sebagai contoh dekat sini dia kata the price of sugar sold in supermarket depends on the mass of the sugar. Logik lah. Dia kata apa kat sini? Harga gula di sebuah pasar raya yang menjual gula tersebut mestilah bergantung kepada berat gula tersebut. Maksudnya the price of sugar and the mass of sugar are quantities which varies directly with each other. When one quantity increases, the other quantity also increases. Okey, apa maksud ayat dekat sini? So cikgu terangkan secara ringkas apa sebenarnya yang dia cuba nyatakan. Okey, dia kata dalam kehidupan kita, kita sebenarnya banyak bermain dengan ubah langsung ni tanpa kita sedar. Okay, kita ambil contoh mudah. Katalah harga gula, katakan gula di pasar raya, okey, bergantung kepada beratnya. Jadi semakin berat sesuatu gula yang kita nak beli ni, semakin mahal lah harga yang kita bayar kan. Okay, Wan Amir tanya cikgu, ubahan langsung ni macam benda yang kita boleh jangka ke cikgu? Boleh dikatakan macam tu Wan Amir. Okey, maksudnya kalau satu benda tu berubah, macam cikgu kata tadi kan, Wan Amir untuk lebih faham, cikgu terangkan melalui konsep gula dengan harga ni. Okey, katalah kita nak beli 1 kilo gula dan 1 kilogram gula ni katalah harga dia RM3. Tetapi kalau kita nak beli 2 kilogram, maksudnya kuantiti yang kita nak beli dah bertambah kan? Jadi berapa kita kena bayar? RM6 lah. Sebab tadi 1 kilo RM3, kalau 2 kilo RM6. Kalau 3 kilo RM9 dan begitulah seterusnya. Jadi dekat sini apa yang kita faham adalah semakin banyak ataupun semakin besar kilogram gula yang kita beli, semakin mahal lah yang kita bayar. Okey, so kita kata ubahan langsung. So, maksudnya tinggi suatu kuantiti itu, maka dia menyebabkan satu kuantiti lain juga akan menambah ataupun meningkat. Okey, boleh faham tak dekat sini?
Ini contoh gula dulu. Cikgu tak bagi contoh lain. Tengok dekat this particular ayat pertama dulu. Boleh Amir? Boleh Wan Amir? Boleh Okey, Abdul Rahman kata boleh, yang lain semua kata boleh Hanis Batrisha kata boleh. Alright. So kita akan tengok contoh lain untuk lebih faham dan macam mana kita nak buat kiraan dalam konsep ubahan. Okay, look at example 1. Tengok contoh pertama dekat sini. Dia kata, Madam Yi goes to a grocery shop to buy cooking oil. Given the cost of cooking oil is RM 4.80 per kilogram, what will be the cost if the quantity of cooking oil is purchased is half and yang kedua is double. Okay, so dekat sini, dia bagi kita, ini dia tak ada kiraan lagi lah. Dia hanya nak kita faham dulu konsep ubahan ni. Okey, cikgu terangkan contoh pertama ni macam mana berlaku. Katakan Madam Yi pergi ke satu kedai runcit kan, grocery shop, okey, kedai runcit untuk membeli minyak masak, okey, dan dia katakan satu minyak masak tersebut berharga RM4.80 sekilo. Jadi apa yang akan berlaku kepada pembelian Madam Yi ini sekiranya dia beli separuh kilo saja ataupun setengah kilo. Okay, setengah kilo daripada minyak masak tersebut yang untuk soalan pertama 1A, dan yang kedua kalau dia beli 2 kilo, double 2 kilo lah kan, maksudnya double daripada sekilo 2 kilo lah. Okay, dekat sini dia nak bagi tahu kita kalaulah 1 kilogram minyak masak ni RM4.80, kalau Madam Yi beli setengah kilo sahaja, bermakna harganya akan jadi setengah lah daripada harga sekilo tadi. Okey, bermakna dia akan jadi, kalau pelajar-pelajar boleh bahagi RM4.80 bahagi 2, sebab darab dengan setengah kan. Okey, RM4.80 darab dengan setengah, awak akan dapat berapa tu? RM2.40 saja yang Madam Yi perlu bayar. So, sebab tu jawapan kat situ, the cost is half lah. Maksudnya, dia akan jadi separuh daripada kos asal. Kalau Madam Yi beli 2 kilo, instead of sekilo RM4.80, so Madam Yi perlu membayar kepada kedai runcit ini sebanyak RM9.60 sebab dia beli 2 kilo. Jadi dekat sini, dia tak tanya harga lagi. Dia cuma nak awak semua faham, sekiranya sesuatu kuantiti itu dalam kes ni adalah berapa kilogram minyak masak yang ingin dibeli, dan kuantiti satu lagi adalah harga yang sepatutnya dibayar. Okey, jadi kalau kita beli sedikit, separuh katakan, dia punya harga pun separuh lah. Kalau dia beli dua kali ganda, double, dia punya harga pun double lah. Okey, boleh faham kat sini? Ini konsep asas dahulu ya untuk apa ni kita panggil direct variation ataupun ubahan langsung ya. Ya, ini berkadar terus. Betul ini berkadar terus. Biasa kita panggil berkadar langsung ya, berkadar langsung. Okey? Bukanlah berkadar terus tu salah. Cikgu bagi tahu sebab dalam buku dia akan tulis berkadar langsung kan. Okey, boleh faham semua nampaknya faham. Okey, bagus. Okay, cikgu nak pergi kepada B. Okay, sekarang kita nak membentuk persamaan daripada apa yang kita dah terangkan tadi. Baik, look at B. Determining whether a quantity varies directly as another quantity. Maksudnya, macam mana kita nak menentukan sama ada sesebuah kuantiti ini berubah secara langsung ataupun secara terus, okay, kepada satu lagi kuantiti yang lain. So, dekat sini, perkataan varies bermaksud berubah. Okay, berubah directly secara langsung lah. Okay, as another quantity. So again, cikgu translate benda ni, dia bagi tahu macam mana cara kita nak tentukan sesuatu kuantiti itu berubah secara langsung dengan satu kuantiti yang lain. Okay, tengok nota untuk nombor 1. One quantity Y, katakan Y, varies directly as another quantity X if and only if Y divide by X equal to K, when K is called the constant of variation. Okay, so apa maksud dia? Dia cakap dekat sini, katakan cikgu ada satu kuantiti Y dan kita katakan Y ini berubah secara langsung terhadap satu kuantiti X. Okay, kat situ faham dulu Jika dan hanya jika apabila Y ini bahagi dengan X, kita akan dapat satu pemalar dan pemalar ni kita katalah K. Okey, K, dan kita panggil pemalar ini adalah pemalar kepada ubahan ini. Baik, kalau kenyataan ini pelajar kurang faham, cikgu bagi penerangan ringkas lah. Tadi kita kata pasal kalau beli gula 1 kilo bayar RM3. Kalau beli gula 2 kilo bayar RM6. Betul?
Jadi macam mana kita nak tahu macam mana hubungan antara dua ni? Maksudnya kuantiti kilo tadi dengan harga. Kita bahagi. So kalau 1 kilo bayar RM3, so 1/3. Kalau 2 kilo bayar RM6, so 2/6. Kalau beli 3 kilo RM9, jadi 3/9. So kalau pelajar lihat 1/3, 2/6 dengan 3/9 adalah pecahan yang sama kan? Betul tak? 1/3, 1/3 lah. 2/6 is 1/3 kalau kita pemudahkan pecahan tu. 3/9 pun 1/3 kalau kita mudahkan pecahan. So kita dapat satu constant. Okay, nampak? Kita dapat satu constant kan pemalak, iaitu satu nombor yang sama. Jadi kita kata dia wujud satu direct variation. Okay? Alright. Kalau itu penerangan secara lebih mudah daripada nak faham ayat nombor 1 ni, but then it's okay kalau you still rasa blur. Tengok nombor 2. Dia kata y varies directly as x, written as yang ini okay. This is notation sahaja, so pelajar jangan rasa risau bila nampak ni. You nampak ni kan? Okay, this is y varies directly as x ataupun y berubah secara langsung terhadap x. Okay, so tanda alpha ini, okay, this is alpha. Tanda alpha ni bermaksud berubah secara, okay, berubah secara. So apabila macam mana nak tahu dia secara langsung? So y berubah secara langsung dengan x. Maksudnya y dengan x ni berada dekat satu line yang sama. So kita kata dia berubah secara langsung. Kalau inverse nanti dia terbalik inverse cikgu tak nak sentuh lagi sebab kita kena faham yang berubah secara langsung dulu baru boleh faham yang inverse Okay. Cikgu teruskan kepada yang ketiga. Apa dia kata? When y varies directly as x, the graph of y against x is a straight line which passes through the origin. Okay, apa maksud dia? Bila kita plot graph untuk lebih faham konsep ubahan langsung ini, okay, sekiranya y itu berubah secara langsung dengan x, maka kalau kita plot graph, kalau kita buat graph, y melawan x, okay, kita akan dapat satu garis lurus macam ni lah, yang mana garis lurus itu akan memotong asalan ataupun origin lah, titik kosong dekat sini. Okay, itu maksud dia. Okay, sebab bila kita masukkan y, kita akan tahu nilai x. Bila kita masukkan x, kita tahu nilai y. Okay, dan dekat sini, kalau pelajar-pelajar dah biasa dengan graf, kita dah belajar graf kan sebelum ni kan. So ini memang adalah graf y sama dengan kx kan. So any value of k lah. Okay, so kalau k1, so y sama dengan x dan sebagainya. So itulah mana cikgu dapat y sama dengan kx tu daripada sini daripada sini kan persamaan ni kan x ni kita boleh bawa naik atas kan, so dapatlah y sama dengan k darab dengan x kan. So tak kisahlah nilai k tu apa, okay, k ni 1 ke k ni 2 ke kan, tapi graf ini akan sentiasa menyentuh origin ataupun asalan titik kosong-kosong kat sini. Okay, so kita tengok example tu. Look at example tu, tengok contoh kedua. Number of books, katakan N. So kita ada 3, 4, 5, 6 dan total cost dalam ringgit Malaysia. P katakan. So 12, 16, 20 dan 24. Okay, so apa kehendak soalan? Kita tengok soalan dekat atas. Okay, dia cakap dekat sini. The table shows the number of books and the total cost of books that are sold in the shop. Determine whether P varies directly as N and draw a graph to show the relation between N and P. Okay, look at the solution. Soalan dia cakap kat sini, jadual tadi menunjukkan bilangan buku, okay, dan kos, okay, kos buku tersebut yang dijual di sebuah kedai. Dia nak kita tentukan sama ada P ini berubah secara langsung dengan N, dan dia nak kita lukiskan graf, okay, untuk menunjukkan hubungan antara N dengan P tadi. So apakah N? N adalah bilangan buku. Apakah P? P adalah harga kepada bilangan setiap buku yang dinyatakan tadi. So pelajar-pelajar boleh tengok dekat jadual ni. So apa pertama yang you kena buat? Yang pertama, kita kena cari P bahagi N. Okay, so kalau tengok kat sini, kalau 3 buku kita bayar RM12. Kalau 4 buku kita bayar RM16. Kalau 5 buku kita bayar RM20. Dan kalau 6
buku kita bayar. N, kalau kita buat pembahagian P bahagi N, awak akan dapat semua 4. Okey, so RM4 satu buku RM4. Kalau kita beli 5, bayarlah RM20. Okey, betul tak? Suara cikgu stuck. Okey, mungkin internet slow. Okey, so cikgu boleh dengar tak suara cikgu dengan jelas sekarang? Okey, sekejap. Cikgu, this is internet problem I think. Okey, sekarang boleh dengar ke suara cikgu dengan jelas? Okey. Alright. So cikgu ulang yang tadi, kalau tengok dekat solution ni, okey, so pelajar-pelajar boleh lihat seolah-olah harga sebuah buku ataupun harga senaskah buku adalah RM4 kan, dekat sini kan, RM4 Okey, so dekat sini, kalau kita beli 5 naskah buku kena bayar RM20. Kalau 6 naskah buku bayar RM24 sebab satu harga buku RM4. Okey, so dekat sini the value of P divided by N is a constant. Itu yang kita nak buktikan. Therefore, P varies directly as N. So kita dah buktikan maknanya P berubah secara langsung terhadap N. Dan kalau pelajar nak melukiskan graf dekat sini, okey, macam inilah graf dia. Okey, graf ni graf apa? Graf P melawan N. So kalau kat sini tengok dekat titik-titik tu lah. Kalau beli 3 buku bayar 12. Kalau beli 4 buku bayar 16. So kita akan dapat satu garis lurus. Okay. So boleh tak untuk soalan example tu? Anything to ask so far? Faham Alright. Okay, kalau faham cikgu teruskan example 3. Okay, look at example 3. The table shows the relationship between the mass y kg of a boy and his age x years. Determine whether y varies directly as x. So, soalan 3 ni dia kata macam ni. Dia kata jadual dekat atas ni menunjukkan hubungan antara mass jisim ataupun berat lah kan. Jisim dalam y kilogram, jisim ni dalam kilogram dengan umur kepada pelajar lelaki, budak lelaki dalam X lah, X years kan. Dan dia minta kita cari menentukan, dia minta kita tentukan sama ada adakah Y berubah secara langsung dengan X. So kita tengok So dekat sini umur budak lelaki tu pada 5 tahun berat dia 18 kilo. Okey. Umur budak lelaki pada 6 tahun umur dia berat dia 20 kilo. Umur dia 7 tahun, berat dia 21 dan umur dia 8 tahun, berat dia 24. Okey. So dekat sini, kalau pelajar kita buat cara yang sama macam kita buat buku tadi, okey. So kalau pelajar lihat dekat sini, kalau kita cari Y bahagi dengan X so 18 bahagi 5 dapat 3.6, 20 bahagi 6 dapat 3.333. Tapi kalau 21 bagi 7, 3, 24 bagi 8 dapat 3. So dekat sini kita kata Y over X is not a constant. So Y does not vary directly as X. So untuk example 3, untuk membuktikan bahawa untuk this case, untuk soalan ini, okay, Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okay, so ada juga dalam kehidupan kita yang mana kalau kita tengok macam bila makin kita meningkat dewasa, contohnya macam soalan ni kan, makin pelajar ni, budak lelaki ni meningkat umur dia daripada 5 tahun ke 8 tahun, okey, memanglah bila kita makin besar, berat kita makin bertambah lah kan, tetapi pertambahan berat kita tu, dia tak berkadar malar ataupun berkadar pemalar, maksudnya dia bukanlah semestinya setiap tahun naik 2 kilo ke tak kan. So ini cikgu nak kaitkan dengan real life. Maksudnya apa yang berlaku dalam kehidupan kita seharian. So macam dalam soalan 3 ni, so kita membuktikan bahawa contoh yang diberi ini adalah contoh yang mana Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okey? Dan contoh ini melibatkan umur dengan berat badan kita. Contohnya budak lelaki ni umur dia 5 tahun, berat dia 18. Bila umur dia 8 tahun, berat dia 24. Okay, ini data yang kita dapat daripada budak lelaki ini kan. Okey, namun begitu kita dah buktikan bahawa umur berat budak lelaki ni dengan dia punya umur
tak berkadar langsung. Okey, memang logik lah kan, tak semestinya memanglah semakin bertambah umur kita, berkemungkinan kita punya berat makin bertambah kan. Tetapi tak semestinya bertambah tu secara malah. Maksudnya contohnya, contoh cikgu bagi, tak semestinya setahun naik sekilo ke, setahun naik 2 kilo kan. Ada orang mungkin kalau ada orang dia naik berat sikit je, ada orang turun berat dan sebagainya. So kita tak boleh nak jangkakan perkara tu nama pun ni jangkaan kan. Tapi macam harga buku tadi, kita boleh buat perbandingan ataupun kita boleh buat macam melihat kepada adakah harganya berubah secara langsung dengan kuantitinya. Ya, sebab kita boleh tetapkan harga buku tersebut RM4 itu memang kekal kan, constant kan. Tapi untuk berat ni dia tak constant Okay, so faham ke untuk example 3? Contoh satu lagi contoh yang mana dia tak tak berubah secara langsung terhadap sesuatu kuantiti itu. Okay, so far ada soalan nak tanya? Okay, semua faham thank you. Good. Look at C. Expressing a direct variation in two form of an equation involving two variables. Apa maksud dia? Macam mana kita nak ungkapkan ubahan langsung ini dalam bentuk yang mana bentuk persamaan yang melibatkan dua pemboleh ubah. Okey, macam mana kita nak start menulis equation ataupun persamaan dalam topik ubahan. Okay, when a quantity y varies directly as another quantity x, we can express the variation in the equation form. Okay, kita boleh tulis ubahan ini dalam bentuk ini. Ini maksudnya dalam nota bahagian C ni, kita nak tulis dalam bentuk ini sekarang. Y sama dengan kx. Dengan nilai k ni adalah dalam contoh general ni kita tak tahu nilai k. K can be anything pelajar-pelajar. It can be fraction, it can be any integer 2, 5 dan sebagainya. Kita akan tengok contoh where k is a constant which can be determined. Bermakna k ini adalah satu pemalar, okey? Pemalar maksudnya nilai dia tetap, kekal macam tadi 4 kan, contoh yang nombor 2 tadi, which can be determined, yang mana kita boleh tentukan, kita boleh cari nilai k tersebut. Okey, so itu sifat k. Baik, kita terus kepada nota seterusnya. Kita nak belajar macam mana cara kita nak menulis persamaan dalam ubahan Okey, tengok contoh yang keempat. Okay, the price, katakan harga, the price RMY of a durian. Sekarang musim durian kan, of a durian varies directly as the mass M kilogram of the durian. Given Y is equal to 8 when M is equal to 6, write an equation in terms of Y and M. Okay, apa maksud dia? Katakan harga durian, okay, durian RMY yang berubah secara langsung dengan beratnya ataupun jisimnya M kilogram of durian. Dia beri Y sama dengan 8 when M is equal to 6. Sekiranya Y sama dengan 8, maka nilai M adalah 6. Y ni apa? Harga. M ni apa? Jisim. Okay? Dia dah bagi tahu situ. Harga adalah Y, M adalah berat dia ataupun jisim durian tersebut. Dia nak kita bentuk satu persamaan menggunakan pemboleh ubah Y dengan M. Dia dah bagi dah Y 8, M sama dengan 6. Baik, cikgu akan tunjukkan cara buat yang ni satu persatu. So now pelajar lihat solution. Okay, first step yang ini dulu. Kita kena bentuk hubungan. Okay, hubungan antara Y dengan M adalah Y berkadar langsung dengan M. Okay, that one is the first step. Okay, itu yang apa yang dibuat. Okay, so dalam matematik kita nak selesaikan satu persama, kita nak selesaikan apa-apa pun boleh ubah dalam matematik. Kalau selagi ada simbol yang ini, tak boleh buat apa-apa. Kita kena hilangkan simbol berkadar ni simbol perkadaran ni, berubah ni. Okay, so macam mana nak hilangkan yang tu? Boleh dengan syarat Y kita nakkan dia sama dengan, sebab bila sama dengan kita boleh selesaikan soalan ni kan. Bila tukar simbol varies ini, simbol berkadar ini, okay, dengan simbol sama dengan, kita akan darabkan yang sebelah kanan dengan K. Sebab tu ada K kat situ. Okay, ini dia punya cara. Sebab tu dapat yang ini. So cikgu ulang proses dia. Step pertama,
pelajar kena tulis dulu y berkadar langsung dengan m. Okay, that one is the first step. Second step, y is equal to km. Okay, maksudnya tukarkan tanda varies, tanda alpha ni kepada sama dengan, boleh, dengan syarat m perlu didarabkan dengan k. Maksudnya kena darabkan m dengan satu constant. Kebiasaannya dalam topik variation ni kita akan gunakan k sebagai constant ya. Okay, so stick to the one variable lah. Nanti kalau guna yang apa ni, variable nanti confuse pula kan. So kita gunakan k ya. Okay, so itu step pertama untuk dah selesaikan soalan ni. Baik, bila kita dah dapat equation yang ni, bila kita dah dapat equation ni, then baru kita boleh selesaikan apa yang dia nak. Okay, so step pertama tadi kita nak bentuk persamaan dahulu. Kemudian dia akan bagi kita maklumat, iaitu dia kata y sama dengan 8 dan m sama dengan 6. So apa yang pelajar perlu buat, gantikan nilai yang dia bagi ni ke dalam equation yang kita dah bentuk. Okay, so dekat sini y dikata sama dengan 8. So cikgu buat ya, y sama dengan 8 sama dengan k kita tak tahu dan k lah kita nak cari. K dan m sama dengan berapa? M sama dengan 6. Okay. Equation yang cikgu buat ni berdasarkan yang dalam bulatan. Nampak? Sama kan? Okay. Mana cikgu dapat y sama dengan 8, itu yang dia bagi. Mana cikgu dapat m sama dengan 6, ada dalam soalan. Okay. Nilai k tak tahu. K yang nak cari. So dekat sini pelajar boleh cari k kan? So k sama dengan apa? Pindahkan, akan dapat 8/6. Betul? Pindahkanlah kan? Sebab sini adalah darab, so pindah sana jadi bahagi. So k sama dengan 8/6. Okay, so seperti biasa kalau dapat pecahan, kita kena permudahkan pecahan. So 8/6 is equal to 4/3 in simplest fraction form. Okay, make sure dalam bentuk termudah dalam bentuk termudah kena wajib kita kena mudahkan yang ni. Okay, so dapatlah k equal to 4/3. Baik. Dah siap ke? Belum. Kita baru dapat nilai K. Sebab kita baca balik soalan. Apa yang soalan nak? Soalan nak kita write an equation in terms of Y and M. So soalan kata dia nak kita tulis satu persamaan, okay, dalam sebutan Y dengan M. Jadi, apa yang pelajar kena buat? Daripada equation yang kita dapat masa step pertama tadi yang cikgu bulatkan ni, kita tulis semula equation itu, yang macam jawapan dekat bawah, dengan keadaan nilai K dah ada kat sini, iaitu K dia adalah 4/3. Mana dapat 4/3 daripada apa yang kita cari tadi. Okay. So baru selesai. Inilah jawapan untuk soalan yang keempat. Okay. Faham ke? Ada apa-apa nak tanya cikgu untuk soalan yang keempat? Faham So Hanis Batil Syah faham. Yang lain macam mana? Kawan-kawan lain? Boleh Wan Amir pun faham. Okay, bagus. Okay, Amar Nabil pun faham Okey, kalau faham cikgu nak teruskan kepada contoh yang nota yang seterusnya. Kita tengok contoh. Okey, look at D. Finding the value of variable in a direct variation. Now kita nak cari apa maksud dia finding the value of the variable. Maksud dia kita nak menentukan nilai kepada sesuatu pemboleh ubah yang ada dekat dalam direct variation ataupun yang ada dekat dalam ubahan langsung yang kita tengah bincangkan sekarang. Baik, cikgu teruskan. Okay, when y varies directly as x, the value of an unknown variable can be determined by writing the variation in the equation form, then substituting the given value of a variable into the equation to find the value of the other variable. Okay, cikgu translate apa maksud dia. Dia kata, kalau sekiranya apabila y berubah secara langsung terhadap x, okay, maka nilai kepada salah satu unknown yang kita tak tahu apa-apa variable, boleh kita tentukan, okay, boleh kita tentukan dengan cara menulis ubahan tersebut dalam bentuk persamaan. Itu dia punya nota penting kat sini. Dia kata, kalau kita dah tentukan yang y berubah secara langsung dengan x, maka nilai apa yang kita tak tahu tu, unknown yang kita tak tahu tu, kita boleh cari, can be determined. Macam mana? By writing the variation in the equation form. Maksudnya, dengan menulis ubahan dalam bentuk persamaan. Okay? Then, seterusnya, kita substituting the given value of a variable. Maksudnya, menggantikan nilai yang diberi. Maksudnya, dalam soalan dia akan bagi certain nilai, macam soalan 4 yang kita bincangkan tadi. Okay? Dia akan bagi nilai tersebut untuk
tujuannya adalah to find the value of other variable. Itu maksud dia. Okey. Maksudnya sekarang dalam apa yang note tadi ni bagi tahu kita, kalau kita dah tentukan yang y berubah secara x, okey, dan dalam soalan tu ada unknown yang kita tak tahu. So kita boleh tahu cari tahu, maksud kita boleh tentukan nilai yang tak tahu tu dengan menggunakan maklumat yang dibagi dalam soalan. Okey. So bermakna at last kita mesti boleh selesaikan semua unknown dalam soalan tersebut. Okay, itu maksud dia. Okay, so kita tengok contoh untuk lebih faham. Alright, look at example 5. Given P varies directly as Q and P equal to 18 when Q equal to 6. Okay. So find the value of P when Q is equal to 5. Okay, nampak macam confused kan? Cikgu bacakan soalan dalam bahasa. Diberi P berubah secara langsung terhadap Q. Okay, so dalam kepala kita sekarang, P berubah secara langsung terhadap Q. Okay, kemudian apa dia kata? Dia kata P sama dengan 18 apabila Q sama dengan 6. Okay, dia dah bagi dah data awal ni. Sekarang ni, kita tahu P berubah secara langsung dengan Q dan P akan sama dengan 18 apabila Q sama dengan 6. Okay, kita faham ayat pertama. Apa dia nak? Dia nak kita cari nilai P apabila Q pula sama dengan 5. Macam mana tu? Okay, dalam kes ni, cikgu tak galakkan awak congak Jangan congak. Sebenarnya congak pun memang tak boleh sebab kalau kita takkan boleh yalah yang macam soalan 5 ni pada cikgu macam mudah lagi lah kan, tapi jangan congak, kita kena buat walaupun jalan kerja dia pendek, tapi kalau kita congak kadang-kadang kita tersilap, so hati-hati ya. Okay, so kita tengok cara nak buat sebenarnya macam mana. Okay, jalan kerja dia pendek saja, yang penting pelajar faham cara nak buat. Okay, first dia bagi tahu kita P varies directly as Q, maksudnya P berubah secara apa? Langsung kan, P berubah secara langsung dengan Q. So ini first step kena buat lah. Okay, tapi dia tak tulis, it's okay. Kalau yang ni pelajar nak skip pun tak apa Okay. So equationnya macam biasa. Equation memang wajib tulis, iaitu apa equation dia? P akan sama dengan KQ. Okay dia? Okay. Mana cikgu dapat ini? Daripada soalan. Dia kata apabila P berubah secara langsung dengan Q, maka automatically kita tahu P akan sama dengan KQ. Okay, bila kita nak jadikan simbol apa tu, ubahan, simbol berubah secara langsung ni kepada simbol sama dengan, kita kena darabkan variable sebelah kanan Q ni dengan satu pemalar iaitu K Okay, so cikgu dapat P sama dengan KQ sekarang. So ini dapat kat step kedua. Okay, so dia bagi kita apa? Dia bagi kita dah sedikit maklumat, iaitu dia kata P sama dengan 18 apabila Q sama dengan 6. So dekat sini kalau pelajar lihat, kita masukkanlah. So P, cikgu masukkan P sama dengan 18. Okay, sama dengan K kita tak tahu. K lah kita nak cari. Q berapa? Q sama dengan 6. So step dia sama je macam yang tadi tu. Yang penting kita tahu tak nak buat. Okay, dah dapat dah. So sekarang cara nilai K. Pindahkan 6 ke kiri menjadi bahagi kan. So 18 bahagi dengan 6. Okay, so dapatlah K sama dengan 3. Betul? Okay, so pelajar-pelajar dah dapat dah K sama dengan 3 sekarang ni. Okay, bila dah dapat K sama dengan 3, macam example 5 tadi, kita kena bentuk dulu persamaan daripada apa yang kita dah dapat. Jadi, dah siap K sama dengan 3, tulis dulu benda ni. P sama dengan 3Q. Yang ni tulis dulu pelajar. Cikgu kotakkan penting ni. Ni kena tulis dulu. Dah siap, tulis dulu equation. Yang penting equation kena betul. Mana cikgu dapat P sama dengan 3Q? Sebab kita dah tentukan K sama dengan 3, cikgu dah ajar cara dia dekat sini kan. Ni boleh tengok cara. Okey, dapat P sama dengan 3Q. Sekarang soalan tak siap lagi. Macam nombor 4 tadi, dia minta kita cari equation saja. Dah siap lah. Sekarang soalan ada soalan lain. Dia kata, cari nilai P apabila Q sama dengan 5. Macam nak cari berdasarkan equation cikgu kotak ni lah. Sebab tu cikgu kata dalam kotak ni penting. Jangan terlupa nak tulis balik. Sebab soalan seterusnya mesti menggunakan apa yang kita dapat dalam kotak ni. Maksudnya mesti kita menggunakan equation yang kita dapat ni. Okey. Dia nak kita cari nilai P apabila Q sama dengan 5 kan. So masukkan je lah. P sama dengan 3. Q sekarang sama dengan 5. So masukkan 5 kat sini. So 3 kali 5 berapa? Sifar 5 tu berapa? 3 kali 5 dapat 15. Bermakna jawapan yang kita nak cari dalam soalan ni 15 lah. Itu je. Okay. So dalam soalan ni, macam soalan ni dia minta cari P kan apabila Q 5.
Kadang-kala ada juga dia tak bagi Q, dia bagi kita P, dia suruh kita cari Q. Sama je, pusing-pusing lah kan. Maksudnya kalau dia nak kita cari sesuatu, dia akan bagi kita sesuatu macam tu. So dia takkanlah bagi dua-dua tak tahu. Okay, dia mesti salah satu dia bagi. Amirul kata, wow nampak senang. Okay. Tanya Amirul, Amirul dah faham lah maksudnya tu. Okay, boleh faham tak sekarang? Amirul kata nampak senang, pelajar-pelajar lain kata macam mana? Faham Hadis seperti siapa kata senang? Faham kan? Macam cikgu kata tadi awal-awal, bab ni memang senang. Okay, so kalau dalam exam keluar soalan ni, pelajar boleh score. Okay, memang boleh score. Dan jalan kerja untuk soalan ni pun pendek saja, dia tak panjang So tak perlu risau lah. Okay, tak perlu risau Baik, settle dekat situ. Okay, kalau PQ satu PQ boleh kan? Okey, boleh. Boleh awak tanya tu. Kalau siapa nama ni Husyah. Okey, P1 bahagi Q1 sama dengan P2 bahagi Q2. Boleh. Ni alternative method dekat sini. Ini kita guna proportion method dia perkadaran boleh juga guna boleh juga. Okey. Alright. Bosan yang mana bosan tu Amirul? Topik ni bosan. Mungkin tak jumpa soalan yang mencabar lagi dia akan ada juga soalan yang mencabar Okey, kita pergi kepada ada lebih kurang 10 minit lagi sebelum habis. Okey, okey cikgu bincangkan ni contoh soalan SPM. Okey, tengok soalan ni, the table shows some value of variable f and g. Okey, tengok ni. Ada variable f 24, 54 dan g 40x kita tak tahu. So dia nak kita cari, dia kata dia akan bagi tahu kita ni Yang penting dalam soalan, nanti dalam exam, yang penting dalam soalan bila awak buat, ingat ubahan ada 3 jenis. So kita kena tahu sebenarnya ubahan tu jenis apa. Dekat sini dia bagi tahu f varies directly as g. Okay, so bermakna ubahan ni ubah langsung. Okay, sekarang memang kita belajar ubah langsung. So kita akan bincangkan soalan-soalan berkenaan ubah langsung lah. Tapi dalam exam nanti, awak dah belajar 3 jenis ubahan. Jadi bila baca soalan, baca betul-betul. Dia akan bagi tahu dekat sini dia beri bahawa f berubah secara langsung dengan g. So bermakna awak tahu yang hubungan f dengan g adalah ubahan langsung. Okay, so hati-hati yang ni kena fahamkan dulu. Kena tengok betul-betul. Kalau tersalah faham atau tersalah baca yang ni, berkemungkinan awak punya jawapan pun akan jadi salah lah. So hati-hati Okey, soalan dia find the value of x. Dia nak kita cari x ni apa. Ni dalam kotak ni x apa. So macam mana nak tackle soalan macam ni? Pertama sekali, apa yang pelajar kena faham adalah macam mana cara nak baca. Okey, cara nak baca table ni. Okey. So dekat sini dia dah bagi tahu kita yang f berubah secara langsung dengan g. So dekat sini dia kata, tengok bila f 24, g 40. Okey, ini sebenarnya sama macam soalan 5 tadi. Dalam 5 dia bagi dalam bentuk ayat. Dalam soalan ini dia bagi dalam bentuk jadual. Tapi kita faham je sebenarnya apa yang dia nak sampaikan. Apa yang nak sampaikan? Okey, pertama sekali macam biasa, apa yang pelajar kena buat adalah menulis persamaan dalam ubahan, iaitu yang ini F mesti sama dengan sama dengan apa? Sama dengan kg. Mana cikgu dapat yang ini? Okey, mana cikgu dapat yang ini? Daripada apa yang soalan cakap lah, F varies directly as G, bermakna F sama dengan kg. K adalah apa-apa constant. Okey, so dekat sini dah tulis lah pun. Sebenarnya apa yang cikgu sebut ni, dia dah tulis dah Okey, so look at here. Dekat sini, kita dah ada equation ini. Cikgu, lagi 5 minit lagi. Okey, baik. Okey, terima kasih. Alright, so when f is equal to 24, dekat sini apabila f sama dengan 24, g sama dengan 40 So apa dia buat? Dia masukkan dekat dalam equation. So dekat sini kalau pelajar nampak f sama dengan 24 dan g sama dengan 40. Okay, nampak kan dalam equation kan? So kita nak cari nilai k. So cara nak cari nilai k, bahagilah 24 bahagi 40 akan dapat 3/5. Boleh? Macam biasa dah dapat nilai K, bukan tinggalkan macam ni saja. Ingat cikgu pesan, kita kena tulis balik equation dalam bentuk asalnya F sama dengan KG. Tapi equation yang kita nak selepas dapat nilai K adalah F sama dengan 3/5G. Okey? Kita tulis balik equation asal, persamaan asal dengan keadaan
dah ada nilai iaitu 3/5. Okay? Alright, dah siap yang tu, okay? Dan baru boleh kita tahu nilai X tu. Dekat sini, dia nak tahu nilai X kan? Dan nilai X tu sebenarnya nilai G lah. Dia nak tahu nilai G lah maksudnya sebab X ni dekat G kan? Okay, nilai G apabila F sama dengan 54. Itu maksudnya. Okay, so dekat sini kalau pelajar-pelajar lihat dia punya perbandingan dekat sini, kita nak tahu nilai G apabila F sama dengan 54. Ini sebenarnya yang dia nak. Okay, so macam mana cara nak buat? Okay, kita masukkan nilai. Macam mana, apa maksud cikgu masukkan nilai? Kita dah tahu equation F sama dengan 3/5G. Okay, so F sama dengan 54, G sama dengan X. So 54 F sama dengan 3/5X. Nak tahu X ni kan? Sebab G sama dengan X. So sekarang nak tahu X, kita buatlah ni pembahagian ataupun pendaraban mengikut kesesuaian. So 5 darab dengan 54 bahagi dengan 3. Ini tahu kan cara nak buat? Okay, 5 naik atas sebab sebelah kiri, sebelah kanan dia bahagi, naik atas jadi darab. So 54 darab 5 lah. Kemudian bahagi dengan 3. Okay, so dapat nilai X. X akan dapat 90. So dalam ni soalan dalam kertas 1 kan. So dekat sini X adalah 90. Jawapannya D. Okay, jawapannya D. Itu saja.